Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Latifah binti Haji Kedah selaku Mudirah Madrasah Tahfiz Yamin dan juri yang berkaliber, para asatizah serta rakan seperjuangan saya sekalian. Lagi untuk menambahkan keberkatan majlis ini, mari bersama-sama kita mengadakan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada hadirat ilahi dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tamat-tamat syurga di dunia ini ialah majlis ilmu. Sebelum kita mulakan sesi soal jawab kita, memperkenalkan kami dari Firqah As-Salih. Dan saya juga menggunakan diri saya selaku moderator Muhammad Farihim bin Zakaria serta dua ahli panel yang arif lagi bijaksana. Panel utama kita yang saya jemput daripada Imam Penang. Oh kan? Imam Jelibo, iaitu Al-Fadil Muhammad Syamir bin Muhammad Safi. Dan panel kedua kita yang saya jemput dari bekas pencerita pada tahun 2021, iaitu Al-Fadil Muhammad Aiman Solihin bin Zainal Abidin. Okey, korang tahu tak tajuk apa yang kita nak bahas pada petang ni? Tak tahu? Saya akan beritahu. Tajuk yang kita akan bahas pada petang ni ialah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap pasal sunnah ni kan, yang saya tahu sunnah ni pakai serban, jubah. Sunnah ni yang saya tahu, yang saya favourite lah, kahwin lah. Minimum dua. Okay. Kita balik pada topik. Cakap sesuatu saya tanya awal Syamil, tapi saya nak bertanya dengan cara orang jenis. Sila Syamil. Pagi-pagi bertemu Laksmana bersama Laksmana ke rumah Mamina. Wahai panel yang arif lagi bijaksana, mahu penerangan apa itu sunnah? Mohon beri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa anim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator telah menanyakan soalan. Terus berbantu kan. Tadi tak serius kan, tapi insyaAllah dah jual, takkan tak beli kan, mesti kena beli. Syawal lepas Khadijah beraya ke rumah Nona. Wahai tuan moderator yang kacak lagi bergaya, jazakallah kerana sudah bertanya. Okey, kita back itu topik. Apakah itu sunnah? Sunnah ni secara mudah faham, sunnah dari segi istilah ialah apa? Perbuatan, perlakuan dan juga setiap kata-kata Nabi selain daripada Al-Quran. Perlu ke kita ikut sunnah? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Semuanya Allah akan memaafkan kamu dan Allah menyayangi kamu semula. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah ini jelas terang lagi bersuluh bahawa kita perlulah, jika kita mencintai Allah, kita perlu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bukan hanya perlu ikut ajarannya, iaitu Islam. Bahkan
kita perlu ikuti segala aspek yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sunnah, akhlak baginda dan banyak lagi yang kita akan bahas pada petang ini. Seiring dengan kita membicarakan soal definisi sunnah. Sunnah ini terbahagi kepada 3. Sunnah qauliyah yang pertama, dan yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga sunnah at-taqririyah. Kita balik kepada yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah percakapan Nabi selain daripada Al-Quran, ataupun kita boleh faham sekarang ini ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man wasya falaysa minni. Maksudnya, barang siapa yang menipu bukan di kalangan umatku. Itu ialah contoh bagi sunnah qauliyah. Kita pergi kepada yang kedua, sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lakukan pada 24 jam. Setiap perbuatan Nabi. Salah satu contohnya ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana aku solat. Di sini kita boleh faham apa dia. Nabi menegaskan kita supaya kita solat, kita cari ikut cara Nabi solat, iaitu kita ikut fi'al Nabi, perbuatan Nabi solat, kita kena ikut. Sebab Nabi telah menegaskannya. Okey, itu bagi sunnah yang kedua. Kita pergi yang sunnah yang terakhir, iaitu sunnah at-taqririyah, sunnah perakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah ucapan ataupun reaksi Nabi apabila melihat perkara yang dilakukan oleh para sahabat, tapi Nabi tidak mengingkarinya. Contohnya, ada satu ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang makan bersama para sahabat. Datang seorang sahabat ni menghidangkan seekor dog di depan Nabi. Tapi Nabi tidak memakannya. Tapi Nabi diam. Reaksi Nabi terdiam apabila melihat sahabat lain memakan dog tersebut. Itu dikirakan sebagai sunnah at-taqririyah. Faham? Saya akhiri saya punya pembahasan dengan sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amala bi sunnati ataupun di riwayat lain, man ahya bi sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Mafhumnya, barang siapa yang mengamalkan sunnahku ataupun barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku akan bersamaku di syurga kelak. Siapa je tuan-tuan tak nak masuk syurga? Semua nak masuk syurga kan? Ni dah masuk syurga bersama dengan Nabi. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Tepuk lain-lain tanya iman. Saya serahkan kepada tuan moderator. Masya-Allah. Terima kasih kerana tuan kita jawapan yang sangat menarik Tapi saya mau tahu sunnahnya 3. Qauliyah, fi'liyah, at-taqririyah. Masya-Allah. Okey, mari kita teruskan bicara kita. Soalan ini saya akan jawabkan pada panel kedua kita, Aiman Solihin. Sejak belakang ni lah, saya tengok orang makan diri lah, makan borak. Tapi saya nak tanya lah, adakah cara kita makan sama seperti Nabi kita makan? Mohon penjelasan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cara kita makan sama macam cara Nabi kita makan. Ya, ada. Alhamdulillah. Waktu kita berada di sini, kita hampir mengikut semua sunnah yang diajarkan kepada Rasulullah kepada kita. Masya-Allah. Tapi bukan semua sunnah yang kita buat semasa di sini. Seperti apa? Seperti cara kita duduk sewaktu kita makan. Saya ada lihat security pelajar, dia duduk makan, dia duduk bersila. Sebenarnya ada Nabi anjurkan kita apa? Ialah duduk sunnah. Apa kelebihan dan kebaikan duduk sunnah? Tak tahu tak kawan-kawan? Saya boleh bagi 2, iaitu kelebihan pertama ialah perut kita akan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian udara, bahagian makanan dan bahagian minuman. Sekiranya kita duduk dan makan, perut kita, kalau kita duduk bersila, perut kita akan terasa sakit atau senang atau makan banyak. Betul tak betul? Sekiranya kalau kita duduk sunnah,
semua bahagian perut kita akan senang pemprosesan makanan. Itu dalam kaedah sains. Masya Allah. Begitu sempurnanya sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah kita kepada kita. Kelebihan yang kedua manfaat dia adalah iaitu keberkatan. Keberkatan itu akan dapat sekiranya kita lakukan sunnah itu. Sekiranya kita baca doa sebelum makan, sewaktu makan kita duduk sunnah, selepas makan kita doa makan selepas makan, insya-Allah keberkatan itu akan datang. Saya akhiri saya punya persoalan saya dengan sebuah hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Samillah wa kum biyamini, take the name of Allah before eating. Masya Allah. Terima kasih kepada kita. Saya baru tahu perut ni ada 3 bahagian. Saya ingat satu je, makan je tahu, patut sakit tu saya. Okey, soalan seterusnya ni, ramai yang suka sebenarnya. Okey, bersukan. Okey Syamil, saya nak tanya. Bersukan ke? Tak suka Ustaz, kita tengok je lah duduk tepi. Duduk tepi kan? Apa dia duduk tepi kan? Tengok orang-orang di tempat. Tak ikut main. Boleh pergi main. Oh, okey. Cakap apa sukan ni lah kan Adakah sukan ni salah satu daripada sunnah Nabi kita? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana mengutarakan soalan tersebut. Adakah sunnah ni, adakah sukan ada salah satu daripada sunnah? Ya, sukan adalah salah satu daripada sunnah. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, mafhumnya, ajarilah anak-anakmu memanah dan berenang. Dengan hadis ni kita boleh melihat apa dia. Nabi menegaskan kita supaya ajari anak-anak kita memanah dan berenang. Takkanlah Nabi nak suruh kita ajari anak-anak kita perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, ataupun takkanlah Nabi menyuruh kita melakukan perkara yang Nabi sendiri tidak pernah lakukan. Itu bid'ah, tuan-tuan. Maksudnya dari sisi yang lain kita tengok daripada hadis ni, tidaklah Nabi 24 jam berada di masjid saja berdakwah. Bahkan Nabi juga ada masa untuk bersukan. Tapi Nabi sukan tidaklah seperti kita. Kita tampar, busal, takraw, berita. Tapi sukan Nabi ialah yang majoriti ramai tahu lah kan, memanah, berenang, berlari pun ada tak, berkuda dan juga bergusti. Nabi pun suka bergusti. Okay. Cakap pasal bergusti ni ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Mafhumnya, Allah lebih menyukai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Jelas terang lagi bersuluh. Hadis ni mengatakan bahawa orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Persoalannya, adakah Nabi ni kuat? Saya ingin menyanyikan serangkap lagu kan yang dikarang oleh Syekh Nizam Al-Banjari. Jadi tidak mahu tahu. Jom kita nyanyi sama-sama. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Kena tertewas lalu memeluk Islam. Bukanlah tertewas lalu memeluk Islam. Bukanlah ni, first kita tanya, bukanlah ni siapa tuan-tuan? Adakah pakcik jual cendol di jalan ni? Kan. Bukanlah ni tuan-tuan, seorang champion gusti ke Arab pada zaman Nabi dulu. Champion gusti tuan-tuan. Tapi hadis ni kata apa? Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Bila Rukanah ni jumpa Nabi, dia fight dengan Nabi. Rata Rukanah ni. Rukanah ni pun Nabi sapu sekali. Bahkan dia berkafir terus masuk Islam. Bayangkan betapa hebatnya Nabi, juara gusti pun Nabi tak tahu. Tapi alangkah indahnya akhlak Nabi SAW. Walaupun sahabat tahu Nabi ni sangat kuat, tapi mereka tidak mengguruni Nabi. Bahkan dia orang lagi nak rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana akhlak baginda yang selalu merendahkan diri dan tidak menunjuk-nunjuk. Bukan seperti kita, dah ada six pack, dah ada tricep, bicep semua, tunjuk kat macam ni kan, ada tasador, kan buat banyak pun. Tapi itulah kan, Nabi walaupun kekuatannya sama dengan 4,000 orang pun, Nabi tidak pernah menunjuk pun yang Nabi ni kuat. Bahkan Nabi lagi muliakan orang lain. Itulah salah satu akhlak yang kita perlu contohi Nabi SAW.
Sebelum saya akhiri pembahasan saya ingin membaca serangkap pantun. Mas Idayu minum siap selasih. Thank you, terima kasih. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. InsyaAllah. Okay. Kami akhiri majlis korang. Saya membuka soalan kepada semua dan para juri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nanti bulan hijau selimut Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Soalannya, sekiranya anda diberi jawatan paling tertinggi dalam sebuah negara, iaitu Perdana Menteri, wazir ataupun pemimpin, bagaimana anda ingin menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tampuk pemerintahan anda? Saya ulang, sekiranya jika kalian dilantik sebagai wazir, pemimpin, Perdana Menteri dalam sebuah kerajaan ataupun tampuk pemerintahan, bagaimana anda ingin terapkan sunnah-sunnah Nabi sepanjang anda memerintah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas soalan yang diberikan oleh ketua juri, apakah sunnah yang boleh diterapkan sebagai seorang pemimpin bagi sebuah masyarakat, negara banyak yang besar? Sunnah antara yang kita boleh terapkan adalah apa? Iaitu kita perlu amanah dengan juga adil dalam membuat, dalam menggalasi amanah yang telah diberikan. Ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mafhumnya ada 3 ciri orang munafik. Salah seorangnya orang yang diberikan amanah lalu memungkiri amanahnya. Itu adalah salah seorang ciri orang munafik. Jadi antara yang kita boleh amalkan sunnah Nabi untuk memimpin sebuah negara ialah apa? Dengan amanah, kita jujur, dan juga kan sebagai ketua negara kita juga perlu mengawal ekosistem ataupun ekonomi negara kita. Ada disebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Di situ juga kita boleh ambil kira sebagai kita, jika kita dapat tahu sebuah negara itu mengamalkan riba ataupun macam halang dia apa kan, macam tidak amanah dalam jual beli, kita perlu tegahi seawalnya sebagai sebab kita seorang pemimpin. Adakah saya menjawab soalan? Tadi kena satu cakap, kalau kita buat apa yang kita tak buat tu bid'ah tu lah. Kalau kita main game, main CP, main jokat tu bid'ah lah. So tengok bid'ah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang diberikan oleh saudara Haziq ini dan moderator, adakah kan perkara bid'ah ni perkara yang baru yang Nabi tak lakukan? Contoh main game, bid'ah ni ada bid'ah yang hasan ataupun ada bid'ah yang bid'ah yang buruk. Jika bid'ah tu, perkara bid'ah tersebut Nabi tak lakukan, tapi perkara itu mendatangkan keburukan kepada kita yang haram, kita akan dimasukkan dalam neraka. Tapi ada separuh perkara bid'ah yang kita perlu lakukan. Contohnya maulid. Adakah Nabi buat maulid? Ada zaman Nabi maulid. Lagi contoh, okey, kita tak ambil zaman Nabi, kita ambil zaman kita. Kereta tu, arus tu, adakah zaman Nabi dulu? Ke X70 ni kan, adakah zaman Nabi dulu? Tak ada kan? Ini kenapa kita pakai dia? Untuk kebajikan kita, untuk kegunaan harian kita. Jadi dia manfaat kita perlu terus kekalkan. Sekian saja daripada saya. Adakah saya menjawab soalan? Saya akhiri saya juga acara ini dengan serangkap lagu.
Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita Bolehlah kita jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Bila tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.